Yang ini daripada Kak Nita berkongsi pengalaman kisah misteri kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Kak Nita yang mengirimkan mesej kepada saya berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kesi, percaya ataupun tidak, sebenarnya kakak ini memang kesi, memang tidak percaya tentang kepercayaan nenek moyang orang-orang tua kita. Ada yang masuk akal, ada pula yang tidak. Yang tak masuk akal ni lah nak lagi kalau ia melanggar dari segi akidah, kepercayaan kita sebagai orang Islam. Itulah yang paling kakak tak suka. Tapi orang-orang dulu ni tak tahu nak bedakan di mana adat, di mana agama dan budaya. Jadi kata Kak Nita, kakak masih ingat lagi, waktu itu kakak hamil anak yang pertama. Sekarang ini cahaya mata kakak dah 3. Paling tua 16 tahun. Itulah anak yang pertama berusia 16 tahun. Perkara ini berlaku lebih kurang 16 tahun yang lalu. Hamilkan anak yang pertama. Bila kakak balik dari hospital setelah check up, terperanjat apabila ternampak bilik tidur kakak. Cuba Kesi bayangkan, di tingkap bilik tidur ada paku panjang, ada besi berani, ada juga pokok lidah jin yang diletakkan di depan tingkap. Jadi kakak tanya pada ibu kakak. Waktu itu memanglah Kesi kakak tidak tahu menahu tentang perkara ini semua. Ibu kakak mengatakan, engkau ni baru bersalin. Anak engkau tu yang pertama darah manis. Kau tahu tak tempat rumah kita kawasan ni banyak penanggal? Bila kakak dengar terperanjat Kesi. Untuk pengetahuan Kesi, estet perumahan lama yang kakak tinggal 16 tahun yang dulu ialah salah sebuah blok di kawasan Marsiling. Ingat, percaya atau tidak, MJ12 hanya satu hiburan saja. Berbalik pada kisah Kak Nita, bila balik dari hospital, bayangkan, setelah anak dengan beliau ni di hospital, balik saja ibunya dah siapkan pun bilik. Bilik tidur dah ada katil cantik semua, dibentang cadar, bantal. Tapi yang memelikkan sangat, ibunya turut meletakkan paku, besi berani ataupun magnet, juga katanya di sini pokok lidah jin. Seolah-olah ni bila ditanya oleh Kak Nita, sebagai pendinding diri, pendinding daripada makhluk yang berleluasa di kawasan pekarangan rumah di kawasan Marsiling. Sebelum kakak teruskan dengan pengalaman tentang dalam rumah, kakak ingin ceritakan Kesi. Dahulu di Marsiling, blok dot dot tu satu nombor lah. Katanya di sini ada seorang dukun yang handal Kesi. Ramai orang berjumpa dengan dia untuk dapatkan khidmat. Dia tinggal daerah dalam, dan saya tak nak sebutkan kawasan mana lebih tepat lagi. Dan katanya di sini, bila dukun itu meninggal, tidak ada orang pun menjadi pewaris. Ini kerana dukun itu tidak ada pewarisnya yang nak ambil segala harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi ini membuat saka, barang-barang, makhluk-makhluk yang dipelihara terbengkalai. Dari situlah makhluk yang tidak bertuan berlega-lega di kawasan Marsiling. Pada mulanya banyak Kesi yang terlepas begitu saja tanpa tuan. Lama-kelamaan Kesi, ada yang datang menuntut, ada yang datang memuja, dan sekarang hanya tinggal beberapa sahaja dan masih dilaporkan kelihatan oleh beberapa penduduk. Berbalik pada kisah Kak Nita Kesi. Cuba Kesi bayangkan. Jadi malam pertama kakak tak nak argue ataupun tak naklah bertekak dengan mak. Jadi kakak ingat, diam sudahlah sebab kakak pun baru balik hospital, tak naklah penat-penatkan diri. Kakak tidur macam biasa. Malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, kakak cabut Kesi paku besar, besi berani ataupun magnet, dan juga pokok lidah jin yang diletakkan betul-betul di tepi tingkap. Kakak angkat barang-barang tu semua, masuk dalam laci. Kemudian kakak tidur. Para pendengar Ria 897, kata Kak Nita sedang nyenyak tidur. Tiba-tiba Kesi, tak tahu pukul berapa, tetapi bayi kakak mula menangis tak henti-henti. Suami kakak ketika itu bertugas malam. Mak kakak di bilik sebelah sedang nyenyak tidur. Kakak pun bangun. Nak tidurkan bayi Kesi. Kakak angkat dukung dia pusing-pusing. Dalam bilik itulah kakak tawaf. Pusing-pusing sambil cuba tenangkan bayi.
Tapi tak boleh tidur, Kesi. Makin menangis, makin kuat. Makin tak henti tangisan kakak. Kemudian, mak kakak pun datang. Nita, kenapa Nita? Tak tahulah mak. Dari tadi budak ni nangis. Dah 1 jam orang diri kat sini. Bila mak kakak tengok di tingkap bilik, kata Nita, alangkah terperanjatnya bila mak memarahi saya. Katanya, mana barang-barang yang mak letak kat tingkap tu? Barang apa mak? Mana barang-barang aku yang aku letak kat tingkap? Kata Kak Nita, kakak pun tunjuk dalam laci. Kenapa mak? Engkau ni ya, sebab tu anak kau nangis. Ambil paku besi berani dengan pokok lidah jin letak depan tingkap. Waktu ibu buat ataupun mak kakak buat sedemikian, kakak berada di ruang tamu sedang tidurkan anak sambil selawat. Kemudian anak dah nyenyak tidur, masuk dalam bilik, mak marah. Kau tahu tak? Tadi depan tingkap tu ada penanggal. Yang hairan kakak tak nampak. Betul Kesi, kakak tak nampak pun. Jadi kakak pun tak percaya. Tak apalah, biarkanlah orang tua ni. Dia masuk tidur, kakak pun baring atas katil. Anak pun dah nak nyenyak tidur. Baru nak lelapkan mata, separuh tidur, separuh bangun Kesi. Keadaan dalam mengantuk. Siapa pula ketuk pintu ni? Dengar betul-betul, ketukan tu datang dari tingkap bilik. Kakak toleh tengok tingkap, alangkah terperanjatnya Kesi. Kakak nampak Kesi benda tu, panjang rambutnya, mata merah menyala. Nampak kakak dengan anak, kakak istighfar, astaghfirullahalazim. Kakak bangun dari katil, dokong bayi, nak tidur bilik mak, takut mak bising. Terpaksalah tidur di luar Kesi. Anak kakak letak atas kerusi, kakak tidur di bawah lantai. Itulah pengalaman, satu-satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam Kesi.